صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Bati Paridah, muka surat 6, baris yang keempat daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. 6. Percaya sekalian perkara. Percaya yakni beriman dengan makna mengaku putus di akidah kita, mengaku putus di hati kita. Sekalian perkara, sekalian perkara, sekalian perkara ni baik perkara tersebut, dan jahat sekalian perkara ni, kesemuanya, kesemua sekalian perkara baik dan jahat, kesemuanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni terhasil jadi daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Kemudian sekalian perkara baik jahat, kesemuanya perbuatan Allah ni, Allah perbuat dengan muafakat, dengan berbetulan ataupun bertepatan iradahnya, kehendaknya, kehendak Allah pada sedia kala. yakni Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan iradah menentukan, menghendaki pada sedia kala. Jadi apa yang Tuhan perbuat sekarang ini muafakat, bertepatan dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala pada sedia kala. Sekalian yang berlaku tu perbuatan Allah, qada. Yang berlaku tu selaras, muafakat, selaras, bertepatan dengan kehendak Allah pada azal, itu qadar. Beriman dengan qadar, ketentuan Allah, ketetapan Allah pada sedia kala, Allah yang bersifat dengan iradah. Sampai masa berlaku sekian perkara, kesemuanya sama ada yang berlaku tu perkara baik ataupun perkara jahat, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah, itu qada. Qadar, ketentuan iradah pada azal. Qada, perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Qadar, ketentuan iradah. Qada, perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Atas jalanan Imam Maturidi, atas jalanan Imam Asy'ari, ketentuan Allah pada azal adalah qada. Sampai masa berlaku sekian perkara tersebut adalah perbuatan Allah, pandangan Imam Asy'ari dipanggil qadar. Qada dan qadar atas jalanan Imam Asy'ari, qadar dan qada atas jalanan Imam Maturidi. Itu dari segi bahasa sajalah. Sebab qada itu sendiri dia keluar pecah 7 makna. Qada itu sendiri pecah 7 makna. Qada nak pergi kepada perbuatan Allah pun tepat dengan makna lughah bahasa Arab, dan qada juga nak pergi kepada ketentuan pun dari segi lughah pun betul juga. Walaupun di kalangan ahli lughah, ahli bahasa, mereka lebih setuju dengan qadar dan qada jalanan Imam Maturidi. Tetapi kebanyakan kitab
kebanyakan ulama mengikut jalanan Imam Asy'ari, qada dan qadar. Ini hanya berbeza dari segi lughah panggilan, sama ada qadar ataupun qada, qada ataupun qadar, antara Imam Asy'ari dengan Imam Maturidi. Tapi kandungan pegangan bahawa semua yang berlaku ketentuan Allah, pegangan semua yang berlaku perbuatan Allah, ini sepakat ahli sunnah wal jamaah. Sepakat yang berlaku semuanya ketentuan Allah, yang berlaku kesemuanya perbuatan Allah. Ini sepakat di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah. Tapi yang tak samanya, ketentuan Allah ni nama apa? Imam Asy'ari mengatakan nama qada, Imam Maturidi mengatakan nama qadar. Tu je. Perbuatan Allah ni nama apa? Imam Asy'ari kata nama qadar, Imam Maturidi kata nama qada. Jadi nama tu jelah yang khilaf antara Imam Asy'ari dengan Imam Maturidi. Tapi saya bawa di sini adalah jalanan Imam Maturidi, ketentuan azali qadar, perbuatan Allah dipanggil, ambil jalanan Imam Maturidi adalah qada. Jadi beriman dengan qadar dan qada. Segala-gala perkara qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala, sama ada perkara baik ataupun perkara jahat, kita ahli sunnah wal jamaah wajib berpegang. Kita ada pilihan dan perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan kita jangan lari daripada rukun iman yang keenam. Sekalian perkara kesemuanya qada dan qada Allah, termasuk pilihan kita pun qada dan qada Allah, termasuk perbuatan kita pun qada dan qada Allah. Kalau ikhtiar dan usaha kita terikat di bawah qada dan qada Allah, tak ada memang hakikinya tidak ada apa-apa daripada makhluk. Makhluk sama ada nama manusia, makhluk sama ada nama jin, nama malaikat, nama syaitan, kesemuanya tidak ada apa-apa. Yang berlaku kesemuanya adalah qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Dah sekalian rukun iman kan, kesekalian, kesemua baik dan jahat. Hak malaikat tu baik belaka, hak syaitan jahat belaka. Sekalian, kesemuanya baik. Hak malaikat baik belaka, jahat. Hak syaitan jahat belaka. Kesemuanya qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Tu je. Kesemua ni, sekalian perkara, kesemuanya, sama ada yang berlaku di bumi, sama ada yang berlaku di langit, sama ada yang berlaku di bumi, di dunia, sama yang berlaku di akhirat, kesemuanya qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Ini pegangan kita. Kalau kesemuanya qadar dan qada Allah, makhluk tidak ada apa-apalah. Lepas tu kita nak pergi ke mana lagi? Lagi ke mana lagi? Dan kita berpegang ada pilihan dan perbuatan. Kita berpegang ada pilihan dan perbuatan. Tapi pilihan dan perbuatan mesti duduk di bawah sekalian perkara, kesemuanya qada dan qada Allah, termasuk diri pilihan, termasuk diri perbuatan. Cuma pada zahirnya kita yang bebas memilih. Pada zahirnya kita bebas makna berusaha. Pada zahir bebas. Kita pilih nak duduk sejid hari ni, bebas kita pilih. Kita mari sejid pun kita melangkah dengan pilihan kita sebebas-bebasnya. Bukan kita melangkah ni ditarik, dikontrol macam kena remote. Tidak. Kita melangkah dengan sebebas-bebasnya. Masuk masjid, kita masuk dengan sebebas-bebasnya. Nak duduk di mana, sebebas-bebasnya. Kemudian saat sekarang ni kita buat duduk tu, kita memilih untuk duduk, dan duduk ni kita buat, dan duduk ni kita usaha. Kita tak panggil buat duduk ni, panggil buat tau. Kita boleh buatlah duduk sebab kita ada tenaga. Kalau kita tak ada tenaga, orang yang terlantar tu cuba kita angkat di bubuh duduk, boleh lekat ke tak? Terbalik lah dianya. Kenapa tak boleh lekat? Kenapa terbalik? Sebab dia tidak ada usaha di situ, tidak ada perbuatan. Sebab tenaga dia tak ada. Maka terbaliklah dianya.
Sebab apa? Sebab dia tak ada perbuatan di situ. Sebab apa? Sebab dia tak ada perbuatan. Sebab dia tak ada tenaga, tak ada kudrah di tubuh dia. Maknanya kita duduk tak terbalik ni, kita buat ni. Bukan nanti kita bangun saja kita buat, bukan nanti kita berjalan saja kita buat, kita duduk ni kita buat semua ni. Kita rasa kan kita rasa duduk ni kita tak buat, kita buat. Jadi kita buat duduk ni sebebas-bebasnya. Nanti kita bangun pun sebebas-bebasnya. Ke macam mana? Kita tak mau bangun, punggung tu terakak gitu. Tak mau bangun kita ni, tapi tak tahulah siapa duk cocok kok punggung kita ni, apa terakak punggung. Kita tak mau bangun, tapi punggung terakak. Ada kita. Kita bangun sebebas-bebasnya. Lepas bangun melangkah, kita melangkah sebebas-bebasnya. Kan kita melangkah ni kita nak keluar kok pintu lain. Sebab kereta kita duduk pintu tu, kaki kita digi pusing kok langkah kok lain. Gitu. Tak. Kita pun melangkah sebebas-bebasnya. Jadi zahirnya kita pilih sebebas-bebasnya dan kita melakukan sebebas-bebas zahir. Tapi hak sebenar-benarnya, hak zahir bebas tu apa yang kita pilih? Hak azali. Hak kita, apa yang kita pilih? Allah yang buat kita pilih. Allah buat kita pilih, Allah buat selaras dengan hak azali telah menentukan kita akan memilih seumpama tu. Kita buat zahir ni, kita buat sebebas-bebasnya. Kita bergerak segilang anggota tubuh badan kita ni, Allah yang buat. Allah buat sebagaimana hak ketentuan azali. Maknanya zahir saja kita bebas, tapi hakikinya kita terikat dengan qada dan qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kita tauhid menyebut mukhtaran zahira majburan batina. Mukhtaran zahira, zahirnya bebas, kita memilih. Tapi majburan batina, hakikatnya kita terikat, kita dipaksa, kita dikontrol dengan qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Tapi zahirnya bebas, pegangan kita tetap dah. Sekian berlaku terikat dengan qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Kalau terikat, tidak ada apa-apalah. Hakikinya memang kita tidak ada apa-apa. Itu je. Lepas tu kalau tanya pula, sebenar-benarnya kita memilih ataupun Allah telah menentukan kita memilih pada zahir, tapi hakikinya apa yang kita pilih adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang berlaku ni pilihan kita ataupun dipaksa di bawah ketentuan Allah. Pilihan kita pada zahir, dipaksa diikat bawah ketentuan Allah pada hakikinya. Itu je. Jadi kalau gitu kita umpama robot yang diprogramkan, hakikinya memang kita diumpamakan robot yang diprogramkan. Lepas tu kita macam wayang kulit je lah. Hakikinya memang kita bayang macam wayang kulit, yang mana kulit itu digerakkan oleh tuk dalang. Kulit itu tidak ada pilihan, kulit itu tidak ada perbuatan. Kita pun hakiki seumpama itu juga, umpama wayang kulit hakikinya. Tapi kok mana pun kita wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan. Kalau tidak berpegang ada pilihan dan perbuatan, Jabariyah. Kalau kita berpegang kita ada pilihan dan perbuatan, tapi bebas mutlak, tidak terikat dengan qada dan qada Allah, terucuk rukun iman yang ke-6. Itu pegangan mana tu? Qadariyah. Hati ya. Lepas tu kita ahli sunnah wal jamaah, kita berpegang ada pilihan dan perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan duduk di bawah rukun iman yang ke-6, terikat di bawah qada dan qada Allah. Sekalian perkara, kesemuanya situ. Ikhtiar pun duduk situ. Duduk di bawah tajuk rukun iman yang ke-6. Kemudian kita berpegang sekian perkara ni, baik dan jahat. Itu pegangan kita. Dari segi percakapan, kita wajib beradab dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan bahawa jangan sesekali kita menyandarkan perbuatan jahat kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan pada maqam taklim, pada tempat mengajar. Tempat mengajar, orang belajar boleh bertanya,
perkara jahat ni, orang merompok, orang bunuh orang, qada dan qada Tuhan juga ke? Tanyalah dalam majlis ilmu. Yang mengajar pun ceritalah, merompok ke, bunuh orang ke, sembah berhala ke, qada dan qada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam majlis ilmu sahaja dibenarkan. Adapun nak cakap kat luar, kita berdalil, berhujah pada kejahatan tu dengan iradah Allah, hukumnya adalah haram, dosa besar. Kalau kitab Pati Paridah kita ni, muka surat 21 dalam kitab kita ni, muka surat 21. Jumpa 21 atas sekali ya. Dan ta'alluq oleh iradah pula akan yang baik dan yang jahat bagi seseorang. Kerana keduanya baik dan jahat dikatakan mungkinun, perkara yang terima akal berlaku dan tidak berlaku. Tetapi tidak boleh kita bangsakan, kita sandarkan kekejian dan kejahatan kepada Allah, melainkan maqam mengajar juga. Kita tak boleh, bahkan haram, dosa besar, kita bangsakan, kita sandarkan kekejian dan kejahatan kepada Allah, melainkan hak boleh kita cerita kekejian kejahatan ni daripada qada dan qada Allah adalah maqam mengajar juga. Bersalahan Mu'tazilah berkata, iradah Allah tidak takluk dengan yang jahat, yang keji bagi seseorang. Mu'tazilah berpegang perkara jahat tidak berkait dengan qada dan qada Allah Subhanahu wa taala. Ini pegangan yang khilaf ulama, kafir ataupun dosa besar. Lepas tu tajuk di bawah tu pula berdalil pada kejahatan dengan iradah. Berdalil ni dengan makna kita menyandarkan kejahatan dengan iradah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus yang haram bagi seseorang berdalil dengan makna berhujah, beralasan dengan katanya. Dia katanya tiap-tiap maksiat dan kejahatan ni, kata dia ni bukan pegangan tetap dah, kesemuanya dengan kehendak Allah. Dia kata ni bila ni sebelum kerja maksiat, supaya ia hendak buat maksiat, atau kemudian daripada kerja maksiat, kalau kosak hendak lari daripada had, hudud, hukum Allah Subhanahu wa taala atau takzir, haram. Sebelum buat maksiat disandar ke Tuhan dah. Kalau buat tu mari dia qada dan qada Allah. Saya ni la haula wala quwata illa billah, buatnya belum. Tapi disandar kepada Tuhan dah. Perkara jahat yang akan dilakukan itu tidak harus haram, dosa besar. Ataupun disandar kepada Allah kerana lepas daripada dia buat maksiat, kosak dia nak lepas daripada hukuman, haram, dosa besar. Adapun berdalil dengan demikian, dia berhujah bahawa kejahatan yang berlaku pada dia ni datang daripada qada dan qada Allah, kerana nak menegah, yakni nak melepas cerca orang ke atasnya, maka ia harus berdalil seumpama itu. Dia dulu buat maksiat, dia sudah bertaubat, dia sudah perbaiki, tiba-tiba orang masih lagi ungkit, duduk cerita lagi, duduk cerca lagi, duduk ungkit kejahatan lampau dianya. Dia pun sandar, dahulu saya buat benda tak baik tu qada dan qada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disandar gitu? Nak lepas daripada cercaan orang, daripada ungkitan orang, hukumnya harus. Dan berpegang dengan dalil yang keji ini, duduk sandar perbuatan jahat kepada Allah ni, banyak jatuh di atas manusia. Orang ni banyak manusia yang gunakan alasan perkara jahat ni qada dan qada, banyak berlaku di kalangan manusia. Istimewa raja-raja dan pembesar, tatkala hendak menzalim akan orang atau hendak berzina, dan sangka mereka itu, raja-raja dan pembesar, akan lepas daripada murka dan seksa Allah ke atasnya. Dan jika menyertai dalil ini dengan menghalalkan umpama zalim dan zina, maka tidak syak pada kufurnya. Na'udzubillah min zalik. Maknanya orang dulu ni dia kata banyak berlaku, orang besar-besar dia nak zalim ke orang, dia buat zalim ni nak orang negeri dah takdir Tuhan dah.
Mu ni kena nanya gini takdir Tuhan dah. Tujuannya apa tu? Tujuan nak menghalalkan perbuatan zalim dia, murtad, kafir. Oh, ni tak ada syak dah. Wal iyazabillah. Jadi jangan mudah-mudah perkara jahat, jangan duduk berdalih, berhujah nak sandar kepada qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Ada kita ni kata banyak berlaku orang yang menyandarkan keburuk kepada qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kenapa kamu ni buat kerja dak comel, nak buat kena lagi dah. Kita ni lemah. Allah letak dah kerja tak jadi, kerja tak jadilah. Allah letak dah kerja dak comel lah. Kita nak kena lagi dah. Walaha tak jadi kerjaan, tak comel kerjaan kerana dia tidak kerja dengan molek. Dia tidak jujur dalam kerjaan dia. Dia terima tugas daripada majikan, dia sudah terima amanah daripada majikan, tapi dia buat kerja lebih kurang. Kemudian kerjanya tak molek, kerjanya tak bagus, disandar kepada Allah, hukumnya haram, dosa besar. Jangan sesekali kita menyandarkan perbuatan yang tak baik kepada qadar dan qada Allah. Kemudian perkara yang baik-baik kita sandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi perkara baik pun kita kena beringat pula. Kita kena cermat. Takut baik itu pada nilaian kita, tapi sebenarnya tidak baik. Ni kena cermat pula. Kalau kita pandangan kitanya perkara ni baik dah, perkara ni molek dah, perkara ni comel dah pada pandangan kita, adakah kita nilai ikut pandangan agama ataupun tidak? Yang kita kata baik dah, molek dah, comel dah ni, kita nilai ikut pandangan agama ataupun tidak? Ni kena cermat. Kadang-kadang kita kata molek, sebenarnya tak molek pun pada pandangan agama. Kita dusta dari situ. Hak berat laginya, kita kata molek dah pada pandangan kita, kemudian kita sandar pula. Hak kita kata baik, molek, comel ni qada Allah ni. Jangan kata tak baik, tak molek, tak comel pula, kufur dengan qada Allah. Tu lagi jauh lagi. Itu lagi jauh lagi. Ni apa ni? Nak memperalatkan qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kata molek dah, hak kita buat ni, hak kita berhujah lah. Sebab apa? Sebab dengan pandangan agamanya begini. Dengan pandangan dunianya begini molek. Hak kita berhujah. Dan bersandar kepada qadar dan qada Allah. Sebab terkadang perkara tu molek pada pandangan kita, tapi pandangan agamanya tu mungkin tak molek. Tiba-tiba kita kata baik, molek, comel, orang lain kata tak baik pun tak molek pun tak comel pun maka dia berhujahlah. Sebab apa dia kata tak baik? Tapi masing-masing kan duk sandar kepada qadar dan qada Allah. Takut kita letak kata baik, molek, comel ni nafsu kita. Tiba-tiba kita kata baik, molek, comel, bohong dah situ, sandar kepada Allah pula dah. Kita kata molek, comel, mana Allah yang qadakan molek, comel. Tiba-tiba awak kata tak molek, awak kufur dengan qada Allah. Tu tak faham tu. Tu jauh lagi. Jauh lagi tu. Kita dalam bab ni kita kena faham molek dalam bab ni. Maknanya kalau kita dengarlah orang membicarakan bab qadar dan qada, kalau kita ni dulu fardu ain tauhid, orang bicara tu jalan betul, kita nampak betul. Kalau orang tu jalannya ni salah ni, kita nampak salah. Barulah dulu fardu ain kita ngaji ilmu tauhid. Dia duduk bicara bab qadar dan qada, betul. Dia sandar pada qadar dan qada, salah gitu, ada cakap gitu tu misalnya. Kita tahu. Kalau betul kita tahu betul, kita nampak betul. Kalau salah kita tahu salah, kita nampak salah. Walaupun mungkin kita tahulah betul dia punya bicara qadar dan qada, tapi tahu betul ialah kita nak cerita retek tu tak pandailah kitanya. Ataupun kita tahu ni tak betul ni memperalatkan qadar dan qada ni salah ni, kita tahu salah.
Tapi salahnya kok mana kita tak pandai nak cerita, mana kita tak ada ilmu fardu kifayah. Pandai cerita, pandai tunjuk pula betulnya mana, pandai cerita, pandai menghurai menjelaskan salahnya kok mana, itu fardu kifayah. Tapi kalau kita dengar, kita pun tak nak beza betul ke salah, tak apa nak lulus lagi, itu fardu ain tauhid kita. Sebab banyak berlaku orang yang menyandarkan perbuatan salah kepada qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Ini kena beringat. Kalau kita kata baik molek comel, kita buat keluarlah. Sebab apa kita kata baik molek comel? Sebaliknya orang kata tak baik, tak molek tak comel, dia keluarlah. Sebab apa dia kata tak baik, tak molek tak comel? Tapi kalau perkara tu baik sungguh, ada hakikinya, memang qada dan qada Allah. Dia kata baik tapi tak baik-baik, memanglah tak baik tu pun hakikinya qada dan qada Allah. Dia mengaku memang tak baik sungguh, memang hak berlaku tu qada dan qada Allah, tetap dah. Cuma jangan kita buat mudah-mudah kita nak menyandarkan perbuatan yang kita lakukan tu. Bila kita kata baik, orang kata tak baik, kita kata molek, orang kata hak aku buat baik ni, hak mari daripada qada dan qada Allah ni. Hak aku kata molek ni mari daripada qada dan qada Allah. Mu kata tak baik, mu kupur dengan qada dan qada Allah. Hak tu memang jauh lagi. Orang agama perkara seumpama ni kena bagi peringatan. Sebab ini membabitkan qada dan qada Allah Subhanahu wa taala. Jangan buat mudah-mudah. Jangan buat mudah-mudah nak menyandarkan perkara yang berlaku pada qada dan qada Allah. Memanglah kita percakapan kita yang baik tu daripada Allah, itulah baik sebenar-benar baik ke tidak? Pandangan syarak ke tidak, pandangan agama ataupun pandangan nafsu kita, kena cermat situ. Sebab kita penilaian ni kadang-kadang tak sama. Orang ni nampak baik, orang ni nampak tak baik. Sebenarnya hak mana tu? Baik ke tidak? Itu kena nilai molek. Kita orang Islam ni kita nilai kod agama, molek ke tak molek. Bukan nilai kod dunia semata-mata. Cuma kena cermat. Jangan mudah-mudah kita nak menyandarkan perbuatan yang terlakukan, yang dipertikaikan oleh orang lain kepada qada dan qada Allah Subhanahu wa taala. Pegangan kita tetap dah, baik ke buruk ke, qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita balik kepada qada qada baik jahat ni, dari baik jahat daripada qada dan qada Allah. Baik pun qada dan qada Allah, jahat pun qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Baik qadar dan qada Allah, buruk jahat pun qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bererti qadar Allah ni dengan redha Allah. Kalau dalam kitab Pati Paridah ni, dia tajuk tu di muka surat 24. Kalau nak kitab Pati Paridah di muka surat 24. Kitab Pati Paridah ni nombor dia nombor panggil apa tu, nombor Melayu ke dah, bukan nombor Arab. Nombor Rumi kita panggil apa. Jelah kitab Jawi ni kadang-kadang nombor dia nombor Arab. Ada setengah orang ni dia, jelah kita bulat tu kosong, dia bulat tu nombor 5 dia kata. Kosong di titik saja. Ni ada juga orang. Kadang-kadang tengok dalam buku dia, hak nombor Arab tu dia pun nombor dia atas. Dia pun nombor dia kata doa lah dia habis muka surat tu tengok. Habis muka surat tu dia tulis nombor dia. Nombor Melayu tu nah. Dalam kitab Jawi tu nombor Arab. Dia tulis belakang atas tu. Sebab dia kata tak tahu, dia kata. Yalah, dia kata 7 dengan 8 tukar lenggok ala ke atas dengan nungging ala ke bawah, dia kata. 7 dengan 8 tu lah. Lenggok ala ke atas 7. Lepas tu nungging ala ke bawah 8, dia kata. Hak dia kata serupanya nombor 9 dia serupa, dia kata. 9 Melayu pun serupa, 9 Arab pun serupa, dia kata. Lepas tu 2 dengan 6 pula main duk balik belah, dia kata. 2 alik mana? 6 alik mana? Ke mana? Nombor 9, nombor 1 pun serupa. Dia payah, dia kata. Akhirnya di kitab dia tu dia ada nombor di sini belakang atas.
Ni dak ni nombor kita ni. Musuh 24 bagi bawah sekali tu. Hak jawab garisan iradah, suruh, redha dan ilmu. Tajuk dia gitu. Kedudukan iradah ni ketentuan Allah, qadar. Kedudukan suruhan Allah, kedudukan redha Allah, dan kedudukan ilmu mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Ni. Jadi kita balik pada tajuk qadar iradah ni baik dan jahat. Baik jahat memang qadar daripada Allah. Apa yang Tuhan qadarkan, ilmu tahu ke tak? Pasti ilmu mengetahui. Maka iradah Allah dengan ilmu Allah berlaziman. Pada berlaziman. Sekali-sekali. Apa yang Tuhan tentukan, pasti Tuhan tahu. Apa yang Tuhan tahu, pasti Tuhan tentukan. Jadi antara iradah Allah dengan ilmu Allah, dia akan berlaziman. Kemudian suruhan Allah. Suruhan Allah. Mana surah Allah? Fa'aminu billahi wa rasulih. Maka berimanlah kamu dengan Allah dan Rasul. Itu suruhan Allah. Aqimus salah. Diri oleh kamu akan salat, suruhan Allah. Washkuru. Bersyukur oleh kamu, suruhan Allah. Beriman pun suruhan Allah. Sembahyang pun suruhan Allah. Bersyukur pun contoh ni. Suruhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak Allah suruh beriman, hak Allah Ta'ala suruh solat, hak Allah Ta'ala suruh syukur. Allah reda tak seseorang tu beriman? Allah reda. Allah reda tak seseorang itu solat? Allah reda. Allah reda tak seseorang itu bersyukur? Allah reda. Maka suruhan Allah dengan reda Allah, dia berlaziman. Ni naik setajuk. Apa yang Allah Ta'ala tentukan, pasti Allah Ta'ala mengetahui. Maka iradah dengan ilmu, dia berlaziman. Pada berlaziman. Keperkataan berlaziman tu tak kena dengan bahasa kita. Berlaziman ni bukan kelaziman. Kelaziman tu sokmo-sokmo bukan? Kan apa makna Melayu? Kelaziman panggil tu. Kelaziman. Dan yang berlaziman ni maksud dia guna. Apa yang Allah Ta'ala tentukan, iradah, pasti Allah Ta'ala mengetahui ilmu. Apa yang Allah Ta'ala suruh, beriman tadi itu contoh, pasti Allah Ta'ala reda dengan hambanya beriman. Jadi iradah dengan ilmu berlaziman, suruh dengan reda berlaziman. Berlaziman tu makna apa kita nak ubah? Sepakat? Sepakat? Join? Gitu? Sepakat? Danlah kalau kita sebut berlaziman tu pun takkan bunyi sama dengan kelaziman. Kelaziman ni hak kerap kali. Nah. Kita tak ada bahasa Melayu kita berlaziman. Tak ada. Berlaziman tu tak ada. Bersamaan. Bersamaan akan jadi sama pula. Tak sama ni. Iradah dengan ilmu tak sama. Tapi apa yang iradah tentukan, pasti ilmu mengetahui. Dia join dua ni. Apa panggil apa? Seiring. Seiring. Selari. Orang kita dia buat berlaziman. Jadi mana? Seiring, selari. Suruh Allah dengan reda Allah, selari. Apa yang Tuhan suruh, pasti Tuhan reda. Apa yang Tuhan reda, pasti Tuhan suruh. Tuhan reda hambanya beriman, Tuhan suruh beriman. Tuhan reda hambanya solat, Tuhan suruh solat. Tuhan reda hambanya syukur, Tuhan suruh syukur. Jadi antara suruh dengan reda ni dia seiring. Jadi antara dia 4 perkara dalam kitab ni. Iradah, ilmu, suruh, reda. Jadi iradah dengan ilmu diseiring. Suruh dengan reda diseiring. Jadi yang kita naknya iradah ilmu seiring dah, tak apalah. Antara biasanya bicara banyaknya antara iradah dan reda. Tapi reda dengan suruh seiring. Iradah dengan ilmu seiring. Tapi biasa antara 4 perkara ni yang menjadi fokusnya antara
Iradah Allah dan reda Allah. Tapi apa yang iradah tentukan, ilmu pasti mengetahui. Apa yang Allah Ta'ala reda, pasti Allah Ta'ala suruh. Yang Allah tak reda, Allah tak akan suruh. Inna Allah la yarda bi ibadil kufr. Allah Ta'ala tidak reda hambanya kufur. Allah pasti tidak akan suruh hambanya kufur. Yang Allah Ta'ala suruhnya, fa'aminu, beriman oleh kamu dengan Allah dan Rasul. Sebab beriman tu Allah Ta'ala reda, maka Allah Ta'ala akan suruh perkara yang Allah reda. Perkara yang Allah Ta'ala tidak reda, kufur, pastilah Allah Ta'ala tidak akan suruh. Tapi antara empat tu, iradah, ilmu, suruh, reda, kita ambil dua lah. Kita ambil iradah Allah dan reda Allah. Reda Allah, Allah reda, Allah suka, Allah setuju. Tu reda. Reda Allah Subhanahu wa ta'ala. Iradah Allah, kehendak Allah, dan reda Allah seiring ataupun tidak. Tu poin kita nak. Iradah Allah, qadar Allah itulah ketetapan Allah, kehendak Allah, yang mana Allah telah menetapkan segala-gala kepada azal. Jadi iradah Allah dan reda Allah ni seiring ataupun tidak. Seiring ataupun tidak iradah dan reda. Iradah Allah ni baik dan jahat. Kehendak Allah ni baik dan jahat. Hak baik Allah reda ke tidak? Allah reda. Hak jahat Allah reda ke tidak? Allah tidak reda. Jadi iradah Allah dan reda Allah ni ada yang seiring, ada yang tidak seiring. Mana hak baik Allah kehendak dan Allah reda, hak jahat Allah kehendak, pasti Allah tidak reda. Ni hak nak kena mak molek. Hak baik Allah kehendak, beriman seseorang kehendak Allah, solat seseorang kehendak Allah, beriman seseorang Allah reda, solat seseorang Allah reda dan Allah suruh. Tu hak baik. Hak jahat, kufur seseorang kehendak Allah, tidak salat seseorang kehendak Allah. Allah reda ke tak seseorang yang kufur? Innallaha la yarda bi ibadil kufr. Allah Ta'ala tidak akan reda dengan hambanya yang kufur. Tapi kufur seseorang yang Allah tidak reda, Allah kehendak ke tak? Allah kehendak baik dan jahat. Tak solat seseorang kehendak Allah, Allah reda tak? Seseorang yang tidak solat, Allah tidak reda, tapi Allah kehendak. Jadi iradat dengan reda ni ada yang seiring, ada yang tidak seiring. Kan? Tapi hak agak mungkinlah timbul sikit di kepala otak, jadi macam keliru sikit. Dah Allah kehendak, kenapa Allah tak reda pula dah kalau Allah kehendak? Jadi kadang-kadang kita jadi pening. Walaha kita mati dah di rukun yang keenam. Baik kehendak Allah, kan? Jahat kehendak Allah. Mati dah kan? Hak jahat tak reda ke dah? Gitu je lah. Payah pun gitu je kan? Sekarang ni kita mati dah di akidah kita. Hak baik kehendak Allah, hak jahat kufur maksiat kehendak Allah. Dah kufur dengan maksiat ni Tuhan reda ke dah? Tuhan tidak reda. Tapi Tuhan kehendak ke dah? Tuhan kehendak, maknanya seiring dah tu? Tak seiring lah. Tapi apa ni pula? Dah kalau Allah tak reda, apa Allah kehendak? Dah sekarang ni perkara jahat ni Allah reda ke dah? Memang kita kata Allah tidak reda, dah benda jahat Allah reda kat mana? Dah benda jahat tu Allah kehendak ke dah? Memang aku memang kenal Allah kehendak. Betul? Oh iya juga dah. Allah kehendak tapi Allah tak reda. Tu kata kehendak Allah dan reda Allah ada yang seiring, ada yang tidak seiring. Gitu je.
Kenapa Allah kehendak perkara yang Allah tak reda? Jangan bersoal. Tapi cuma nak ceritanya, yang kita pergi kepada nampak tajuk lain. Tajuk lain apa? Kehendak Allah, reda Allah. Tak tajuk kat lain, dah sama je. Sekarang ni kehendak Allah baik dan jahat. Tu lama banyak minggu dah kita ni. Kehendak Allah baik dan jahat. Kehendak Allah baik dan jahat. Banyak minggu dah kita ni. Cuma nak naik sikit je. Hak baik Tuhan kehendak, Tuhan reda kehendak, pasti Tuhan reda perkara baik yang berlaku. Tapi hak jahat kehendak Allah juga. Betul lah. Hukum iman yang kena. Mu'tazilah tak ada, hak jahat bukan kehendak Allah. Kalau berpegang hak jahat bukan kehendak Allah, akidah yang terpesong. Tak pegang awam yang puasa kita. Kalau berpegang akidah yang terpesong ni. Kita berpegang dengan pegangan ahli sunnah, hak jahat pun kehendak Allah. Tu mati dah. Tetap dah, kemah dah kita ni. Dah hak jahat, kufur, maksiat, Tuhan reda ke tak? Oh, memang Tuhan tak reda. Tu kata tak seiring antara iradah Allah dengan reda Allah. Lepas tu kenapa Allah pergi kehendak kepada perkara yang Allah tidak reda? Dia nak tanyalah kerjaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni kadang-kadang payah nak jumpa ni, payah nak tu dengan akal kita. Kadang-kadang kita pegang molek dah mula-mulanya. Tu segala-gala kehendak Allah, baik dan jahat. Mati dah. Lepas tu jahat Tuhan kehendak, Tuhan kehendak. Hak jahat Tuhan kehendak berlaku tu Tuhan reda ke tak? Oh ya, sungguh Tuhan tak reda. Tu apa Tuhan kehendak pun tak reda? Dan memang kita berpegang Tuhan kehendak baik dan jahat kan? Pastilah hak baik je Tuhan reda, pastilah hak jahat Tuhan tak reda. Nak lain ikut mana lagi? Cuma kadang-kadang boleh naik sikit, kita pening juga sekejap. Lepas tu bila peringat balik hak asal pegang kita ni, ya sungguh. Tapi mula pening sekejap. Allah kehendak benda yang Allah tak reda, rasa pening pula dah. Oh ni clear dah, lepas dah pening. Tiba-tiba Allah kehendak, Allah tak reda. Dah tak reda kehendak apa? Bila tanya balik, dah jahat Tuhan kehendak ke tak? Tuhan kehendak. Lepas tu Tuhan reda ke tak? Takkan Tuhan reda benda jahat dah. Tapi ada pening pula sekejap. Atau okey lah. Lepas tu okey. Tak sudah tanya kerjaan Allah. Allah kehendak berlaku baik dan jahat. Lepas tu jahat Allah kehendak dan Allah tidak reda. Kenapa Allah kehendak? Walhaq Allah tak reda. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Yang ditanya pekerjaan Allah, kita yang akan ditanya pada hari akhirat. Dah, kat tu je. Mana tak suka ni? Reda bahasa Melayu dah tu. Reda suka. Reda mana apa? Kalau kita lah, aku reda, aku tak reda, mana apa? Setujulah. Reda ke tak ni? Reda. Kalau kita, mana apa kita reda? Setujulah. Ambillah nak pun. Gitulah. Tak reda, tak reda. Pak mati tak reda. Mana? Pak mati tak reda. Tak setuju pak mati. Tu reda. Jadi ketaatan yang kita lakukan Allah reda lah. Kebaikan tu. Sebagian Allah Ta'ala reda para sahabat contohnya radhiyallahu anhum. Tuhan reda mereka yang beriman dan beramal soleh tu. Dah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Al-Bayyinah dah. Kan Al-Bayyinah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat lahum pergayaan. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtil anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum. Reda Allah Ta'ala daripada mereka itu, daripada mereka yang beriman dan beramal soleh. Tak reda. Dan orang yang beriman dan amal soleh ni bukan mari daripada iradah Allah, mari dari iradah Allah. Jadi beriman dan beramal soleh, Allah kehendak dan Allah reda. Radhiyallahu anhum.
Lepas tu hak ujung ayat. Hak itu innal ladzina amanu wa amilus solihat. Selagi tu. Ayat bayinah samalah. Dia ada dua tu. Hak khairul bariyah, syarrul bariyah tu. Hak syarrul bariyah ni ayat sebelum tu. Ha? Dia ada al-bayyinah juga. Al-bayyinah mula-mulanya innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Atas golongan lagi tu hak syarrul bariyah. Innal musyrikin innal ladzina kafaru syarrul bariyah. Lepas tu ujung ni lagi Allah lam yakunil lazi je. Allah muqaddam je. Jangan lam yakunil lazi, jangan nak kata lam yakunil lazi je. Kaki baca dah cepat habis, sudah tak habis. Jangan dibaca lam yakunil lazi tak habis. Ada baca lam yakunil lazinya tak ada apa-apa habis dah. Pandai dia dah. Dah ada apa-apa habis dah. Ada tu. Kelakor. Ada pula. Kita ambil hak innal ladzina amanu wa amilus solihat. Radhiyallahu anhum. Allah redha daripada orang yang beriman dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh adalah kehendak Allah dan Allah redha. Sebaliknya orang yang tak beriman yang derhaka kepada Allah, Allah pasti tidak redha. Tapi tidak beriman, kufur, syirik serta derhaka kepada Allah memang iradah Allah juga. Tapi Allah redha ke tidak? Ada yang selaras dengan redha dan iradah dan redha, ada yang tidak selaras. Faham tak? Jadi maknanya iradah Allah dan redha Allah terkadang selaras, terkadang tidak selaras. Apabila seumpama tu, maka jangan kita sandar semata-mata kehendak Allah pasti Allah redha, jangan sesekali. Faham tak? Sebab iradah Allah dengan redha Allah ada yang selaras seiring, ada yang tidak selaras, yang tidak seiring. Maka kita yang berpegang segala-gala berlaku kehendak Allah, ketentuan Allah, perkara Allah Ta'ala kehendak pasti Allah redha. Ni salah. Allah kehendak ada yang Allah Ta'ala redha, ada yang Allah Ta'ala tidak redha. Hak mana Allah Ta'ala kehendak sedang Allah redha? Kalau kita beriman dan beramal soleh, Allah redha kepada kita. Kita beriman dan beramal soleh, Allah kehendak kejayaan kepada kita atas dunia. Allah kehendak kejayaan serta Allah redha sebab kita beriman dan beramal soleh. Kita beriman dan beramal soleh, Allah kehendak kepada kita ni kemenangan, ketinggian pangkat atas dunia, kekayaan atas dunia. Maka kemenangan, ketinggian, kekayaan adalah kehendak Allah. Allah kehendak pada siapa ni? Kepada mereka yang beriman dan beramal soleh. Berarti Allah kehendak kejayaan, kemenangan, ketinggian, kekayaan kepada orang beriman dan beramal soleh ni Allah kehendak serta Allah redha. Tapi Allah redha kerana Allah kehendak kejayaan, Allah kehendak kemenangan kepada dia. Tidak, kerana dia beriman dan beramal soleh. Allah redha. Dia beriman dan beramal soleh, tetapi atas dunia dia tidak berjaya. Atas dunia Tuhan tidak kehendak kemenangan. Atas dunia Tuhan tidak kehendak ketinggian. Atas dunia Tuhan tidak kehendak kekayaan. Miskin dianya. Tapi dia beriman dan beramal soleh, maka Allah redha dak dia. Allah redha. Allah redha apa tu? Tak berjaya pun, tak menang pun, tak kaya pun, Allah redha apa? Allah redha sebab dia beriman dan beramal soleh. Sebaliknya, orang yang tidak beriman, yang yang derhaka kepada Allah, Allah tidak redha. Tapi terkadang Allah kehendakkan dianya berjaya, Allah kehendakkan dianya kemenangan,
Allah kehendakkan dia ni kekayaan. Kehendak Allah. Allah redha ke tidak? Allah tidak redha. Sebab apa? Dia tidak beriman. Dia tidak beramal soleh. Allah tak redha. Tapi kenapa Allah kehendakkan kejayaan, kemenangan, kekayaan? Itu istidraj daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah beri sampai masa mu neraka. Jadi maknanya bila Allah kehendak kita berjaya, Allah kehendak kita ni menang, Allah kehendak kita ni kaya, Allah redha ke tak redha, kita tengok kita beriman, beramal soleh ke tidak. Kalau kita beriman dan beramal soleh, Allah redha tu. Tapi Allah redha betul mana? Kerana beriman dan beramal soleh. Bukan kerana Allah kehendak kejayaan, kemenangan, kekayaan. Makna Allah redha? Tidak. Allah redha kerana beriman dan beramal soleh. Sebab kadang-kadang tak faham sini, dia akan jadi sesat. Saya berjaya atas dunia. Kehendak Allah, Allah redha saya. Padahal dia berimannya tidak, beramal solehnya tidak. Kalau Allah tak redha pada saya, kenapa Allah beri saya berjaya? Kenapa Allah beri saya menang? Kenapa Allah beri saya kaya? Kenapa Allah beri saya sehat? Memang itu semua kehendak Allah belaka. Dah, padahal dia tidak beriman dan beramal soleh. Allah berilah atas dunia ni kan. Tak ada nilai si Allah Subhanahu wa taala telah beri. Beri apa tu panggil? Istidraj. Bukan kerana Allah redha. Allah redha hanya kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Ini kadang-kadang orang yang terperdaya dalam keadaannya jauh daripada Allah, tapi Allah beri. Atau dia nak beri macam-macam. Tiba-tiba dia berasa macam, oh Allah Ta'ala suka kat aku ni, Allah Ta'ala redha kat aku ni. Kalau tidak takkan Allah beri bagai-bagai kejayaan. Dia panggil istidraj. Biasa dengar tak istidraj? Istidraj ni apa makna apa? Masa saya ngaji tu dulu, dia bermakna permua. Faham tak permua? Kita ni permua ni, kita adalah istilah tu. Mua. Budak ni mua sungguh. Kita ada tak? Budak ni mua. Mana apa mua? Kita cakap gitu kan? Allah, budak ni mua sungguhlah. Gong. Dia permua ni gini. Beri biar kawan tu ingat ke orang beri ke dia. Tu istidraj. Macam ginilah contoh istidraj ni. Hak biasa tu buat misalnya ayam daging. Orang bela ayam daging, orang tu ayam kapung dia juga, ayam daging dia juga. Tapi ayam kapung ni sebelah malam tak boleh makan, gelap. Ayam kapung. Tapi kalau ayam daging siang malam makan, sebab sebelah malam dia pasang api. Jadi ayam daging ni ingat ke Allah tuangnya kasihnya kat aku boleh makan siang malam. Maksud besar. Ayam kapung tu tuang dia tak sayang lah. Sebab sebelah malam tak dia nak makan, tak nampak, tuang dia tak pasang api. Jadi ayam daging ni berasa macam tuang disayang ke dia. Dok, tuang nak jual mung tu. Nak sembelih nak jual. Ayam kapung ni sayang punya sayang nak sembelih. Salak ngapu kita nak sembelih. Sayang punya ayam kapung dia tu tak melih. Allah nak boleh siang dia kata. Siapalah ayam tu mampu. Tak melih. Ayam daging ni orang nak jual nak sembelih. Beri. Ayam daging ni pun rasa, oh tuang sayang kat aku. Dak. Tuang nak jual mung. Gitulah. Lebih kurang. Mana orang yang derah kepada Allah ni, Allah beri. Akhirnya dia pun berasa, oh Tuhan redha kepada aku. Sebab Tuhan beri kejayaan, Tuhan beri kemenangan. Kalau Tuhan tak redha, kenapa Tuhan beri kemenangan? Ni orang apa namanya? Orang yang terpedaya dengan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ni hak Tuhan kata, falamma nasu ma zukiru fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta iza farihu bima utu akhaznahum baghtah fa izahum mublisun. Tatkala lupa mereka itu akan perkara yang diperingatkan kepada mereka, mereka lupa. Mereka lupa akan perintah Allah supaya beriman, supaya beramal soleh, supaya taat akan Allah, supaya buat kebajikan. Dia lupa. Tuhan pun fatahna alaihim abwaba kulli syai'in. Kami buka
atas mereka akan segala pintu. Pintu kemewahan atas dunia, kesenangan atas dunia, kemenangan atas dunia, ketinggian atas dunia, kekuasaan atas dunia. Kami buka kepada mereka. Hatta iza farihu bima utu, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang dikurniakan kepada mereka, mereka suka dah dapat ketinggian, dapat kesenangan ni, akhaznahum baghtah. Orang kata, sampai masa kami pun panggil apa? Menyeksa akan mereka dengan terkejut. Akhazna baghtah ni macam terkata gak, kami akan retak retuh begitu pandang. Ya. Akhazna ni ambil lah. Mana panggil apa? Retuh, retak gitulah. Ada. Kami akan retuh, retak, kami akan tarik secara mengejut. Fa izahum mublisun, dan keadaan mereka pun putus asa, tak ada orang nak tolong mereka ni. Ini istidraj. Beri dia pun berasa gembira dengan Quran Tuhan. Dia pun derhaka kepada Allah. Akhirnya mati neraka. Dia panggil apa? Istidraj. Sebab dia ingat apabila Tuhan beri dia bagai-bagai, maka Tuhan reda. Ingat baik, iradah Allah, reda Allah, dia tidak seiring. Ada yang seiring, ada yang tidak seiring. Beriman, beramal soleh, Tuhan reda. Serta Tuhan kurniakan ketinggian atas dunia, serta reda. Terkadang beriman dan beramal soleh, Tuhan tidak kurniakan kesenangan atas dunia, Tuhan tak reda. Tuhan reda. Kenapa Tuhan reda? Sebab mereka beriman dan beramal soleh. Ni kadang-kadang yalah, kalaulah Allah tak reda, Allah tak restu, pasti Allah Ta'ala tidak akan kehendakkan akan kemenangan saya. Ni tak faham. Awak menang ke awak kalah, kehendak Allah. Allah reda ke tak? Allah reda. Kalau awak beriman dan beramal soleh, sama ada Allah kehendak menang ataupun Allah tidak kehendak menang. Kalau Allah tak reda, kenapa Allah kehendak menang? Iradah Allah reda lah, tidak selaras, tidak seiring. Kalau kita kira lah, sekarang ni siapa yang menang semua? Mereka yang menang semua kan? Di mana pun mereka menang semua? Kehendak siapa tu? Kehendak Allah. Dan Allah reda dengan mereka. Tengok Israel dengan Palestin. Israel dengan Palestin. Siapa yang menang semua? Siapa yang sakit semua? Hak menang semua Israel. Mudah-mudah jadi bunuh orang. Hak sakit semua Palestin. Mudah-mudah je kena bunuh dia orang. Kehendak siapa tu? Kehendak Allah. Hak Israel itu menang semua. Israel negara dia dalam keadaan membangun, dalam keadaan maju, kaya raya. Hak orang Palestin ni umpama penjara yang terbesar, dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan kemiskinan, pengangguran di berapa puluh peratus. Tapi di Israel ni sebelah je. Israel ni nak kadang cuba tengok dia punya bandar-bandar dia. Cuba tengok di Palestin macam mana kehidupan. Kehendak siapa tu? Kehendak Allah. Di Yahudi Israel tu kehendak Allahnya macam mana? Dengan kejayaan, dengan kemenangan, dengan kesenangan, dengan ketinggian, kehendak Allah. Tak Allah reda. Mana kalau tepat? Itu Allah kehendak. Kehendak dengan reda tidak seiring. Di Palestin tu bagai-bagai tu. Bagai-bagai ujian daripada Allah. Kesusahan di Palestin itu. Allah tak reda kepada orang beriman di Palestin. Tak. Kalau Allah reda, kenapa? Itu ujian daripada Allah. Dia nak tanya kejayaan Allah. Tak ada sini. Sini pun boleh karuk dah. Mana menang berdekat-dekat, makna Allah reda. Kalau Allah tak reda, Allah tak akan kehendakkan menang berdekat-dekat. Itu jauh lagi. Tak reti akidah apa panggil. Jauh lagi daripada akidah. Sebab akidah kitanya segala-gala adalah kehendak Allah. Tapi hak tak baik Allah kehendak serta Allah tak reda. Bukan kata Allah kehendak, kadang-kadang bukan kata Allah reda, Allah bersama. Bila Allah kehendakkan menang, Allah bersama.
Redha Allah, restu Allah kepadanya, Allah bersama. Tu jauh lagi. Ini tak kerti akidah orang panggil. Allah kasih, dia kata. Allah bersama, Allah kasih. Dah, Allah kehendak bagai-bagai. Allah bersama, Allah kasih adalah kepada orang yang bertakwa. Wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Fa innallaha yuhibbul muttaqin. Bertakwalah kamu pada Allah dan ketahui oleh kamu bahwasanya Allah Ta'ala bersama dengan orang yang muttaqin, orang yang bertakwa, orang yang beriman dan beramal soleh, orang bertakwa. Fa innallaha yuhibbul muttaqin, maka Allah Ta'ala kasih akan orang-orang yang muttaqin. Innallaha yuhibbul muttaqin, di banyak dalam Quran ayatnya. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, Al-Baqarah 194. Kemudian Taubah 36 dan 123. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, Allah bersama dengan bertakwa. Kalau orang ni bertakwa, Allah bersama, Allah kasih. Patut Allah kehendak dia berjaya ke tidak? Terkadang Allah kehendak dia berjaya atas dunia, terkadang Allah tidak kehendak berjaya di atas dunia, bahkan terkadang mati di atas dunia. Dia bertakwa kepada Allah, orang beriman dan beramal soleh, Allah bersama, tapi terkadang Allah qadakkan dia sampai ke mati menah dia. Dah Allah pakai mati, Allah tak reda dah. Allah reda, Allah bersama dan Allah kasih kepada orang yang muttaqin. Tapi orang yang muttaqin bertakwa ni atas dunia terkadang dapat kejayaan, dapat kemenangan. Tidak. Maknanya Allah bersama dengan kami, Allah kasih akan kami, Allah reda akan kami kalau kami itu beriman dan beramal soleh, kalau kami itu bertakwa. Bukan kerana kami Allah kehendakkan kejayaan, kemenangan, mana Allah reda, Allah bersama, Allah kasih. Tidak sama sekali. Dan kalau Allah tidak reda, Allah tidak kasih, Allah tidak bersama, kenapa Allah kurniakan bagai-bagai? Dunia di sisi Allah tidak ada nilai. Tak ada nilai. Law kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syurbata ma. Nabi kata, jikalau dunia ni ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebelah sayap nyamuk jadi nilainya, nescaya tidak akan memberi minum oleh Allah Ta'ala akan okapi walaupun seteguk air. Tak ada nilai. Kalau nilai tak akan okapi. Kalau nilai dunia tu ada nilai, okapi ni orang derhaka pada Allah, pasti Allah tidak akan beri okapi ni minum walaupun seteguk air. Tapi tidak ada nilai dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah beri bagai-bagai pada orang yang okapi. Tengok macam sekarang kita sekarang. Dunia sekarang ni yang Allah Ta'ala uji bagai-bagainya adalah di kalangan orang Islam yang beriman. Hok duk mewah tu orang kapi-kapi mewah dianya. Dah. Memang itu kehendak Allah. Dah lah reda. Dah. Patut Allah kena bagai-bagai sebab dia di akhirat tak ada bahagian dah. Atas dunia yang bahagian merekanya Allah berilah kepada mereka. Tapi Allah reda? Tidak, Allah beri je lah. Sebab lepas dia mati tak ada dah dia ni. Jangan beriman. Orang beriman ni tuan uji lah pula ni. Ada orang kurniakan bagai-bagai. Tu mereka hendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia beriman dan beramal soleh, dia bertakwa, tapi dia berjaya dunia, dia dapat kesenangan dunia. Tu Allah Ta'ala kurnia pada dia, tu bahagian dia. Tapi kalau banyak sangat tuan kurnia atas dunia ni, sampai di akhirat panjang pembicaraan pula. Tapi dia beriman dan beramal soleh, dia bertakwa, tapi tahu dia kejayaan atas dunia, kekayaan atas dunia. Itu rahmat daripada Allah.
Lepas tu akhirat panjang pembicaraan. Yang gitu je lah. Orang beriman beramal soleh atau dia tak ada banyak mana. Jadi di akhirat pembicaraannya dah panjang lah. Sebab tak banyak dia dapat nikmat atas dunia. Itu je. Serah kepada Allah tu. Itu susunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan kita kaitkan kejayaan kita, kemenangan kita, ketinggian kekayaan kita kepada redha Allah Subhanahu wa taala. Janji beriman, beramal soleh, bertakwa, Tuhan akan redha. Menang, berjaya serta kita bertakwa, Allah Ta'ala kurniakan dunia serta Allah Ta'ala redha. Itu je. Tapi kalau sebaliknya, berimannya tidak, bertakwa tidak, Tuhan kurniakan juga kejayaan dan kemenangan. Itu adalah iradah Allah, kehendak Allah. Tapi Allah tak redha, kenapa Allah beri juga? Istidraj daripada Allah Subhanahu wa taala. Ambil, menang ambil. Masa mu mati, berat. Kita akhazna baghtah, kami akan retuh, kami akan tarik sekali menuju. Tengah hebat mati. Sekarang ni kan. Kadang-kadang tak ada alamat mana, tiba-tiba. Kan? Kita panggil akhazna baghtah. Mana kami akan retuh, kami akan rentak. Apa kan? Rentak ke apa? Retuh ni apa makna retuh? Mana apa kami ambil secara mengejutlah. Kita kena getuh lah, getuh. Dah getak apa ke? Getak ni jenis muak getak anak lah. Anak dia main gelewak, dia getak dah sekarang. Tu getak lain tu. Yelah anak dia gelewak, dia tengok kerja, dia gelewak, dia getak. Getak ni apa? Ni tepis-tepis. Dah ni. Mana ambil secara mengejut. Dah Tuhan beri nama gini tu. Tuhan tak reda. Tuhan beri sebagai istidraj. Jadi kita kena balik kepada asal habis sama je. Baik, jahat, iradah Allah, kehendak Allah, segala-gala. Redha, hak baik, Tuhan kehendak serta Tuhan redha. Hak jahat, Tuhan kehendak serta Tuhan tidak redha. Jadi iradah Allah dengan redha Allah ada yang berlaziman dan ada yang tidak berlaziman, dengan makna ada yang seiring dan ada yang tidak seiring. Jadi jangan kita letak atas kehendak Allah makna Allah redha, tidak. Allah kita letak atas redha Allah ni jikalau kita beriman, beramal soleh, kita bertakwa, kita berjalan atas jalan Quran dan hadis. Kalau kita berjalan atas jalan Quran dan hadis, Allah redha ke kita. Walaupun Allah kehendak atas dunia kita berjaya ataupun kita tak berjaya, walaupun Allah kehendak kita mati sekalipun, Allah redha jikalau seseorang duduk atas Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu je. Jadi tajuk dalam paridah tu iradah, ilmu, suruh dan redha. Iradah dengan ilmu seiring, suruh dengan redha seiring. Iradah dengan redha ada yang seiring, ada yang tidak seiring. Dia tak lari lagi kita ni daripada, kalau kita balik semula tak adil lah. Dah kita mati dah. Baik, jahat, iradah Allah. Lepas tu kita naik sikit, Allah redha. Hak baik Allah kehendak serta redha, hak jahat Allah kehendak. Hak jahat kufur Allah kehendak, maksiat Allah kehendak, dah redha ke tak? Pasti Allah tidak redha. Hatilah. Kalau Allah tak redha, kenapa Allah kehendak? Jangan nak tanya kejayaan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi di pembicaraan iradah kehendak Allah, perkara yang jahat. InsyaAllah sama lagi minggu depan hak berkait dengan perkara yang jahat. Wallahu a'lam. Ke mana? Sebab saya naik, saya ambil ni segitulah. Tak lari daripada hak tajuk rukun yang keenam. Cuba ternaik sikit. Ya, ini cerita Allah kehendak dengan Allah redha tidak seiring. Lepas tu ada pergi pula kepada kita ni pula. Kita wajib redha akan kehendak Allah. Ni hak balik kita pula tu cerita tasawuf. Tapi insya-Allah saya cerita waktu pula. Dalam kitab Fatih Faridah pun ada cerita kau. Dalam kitab Fatih Faridah muka surat 22. Surat 22 atas sekali. Tajuk dia
tidak harus, yakni haram redha, atau wajib redha. Redha mana ni? Dengan maksiat. Ada yang mana haram kita redha dengan maksiat, ada yang wajib kita redha dengan maksiat. Ada sudut mana ni? Mana kita masih bicara hak maksiat lah, hak iradah ketentuan jahat. Kita ni macam mana ni? Wajib redha ke haram redha? Dia pecah pada dua. Tidak harus redha, yakni haram redha dengan maksiat, atau wajib redha dengan maksiat. Wajib redha maksudnya dari sudut mana? Ini sebenarnya pada pembicaraan dalam ilmu tasawuf. Tapi comel tak pati peredah dimasuk belaka ni. Tapi di bawah huraian ketentuan Allah dengan perkara yang jahat. Tadi antara iradah Allah dan redha Allah. Sebelah kita ni pula, kita wajib redha dengan qada Allah. Kita wajib kena terima, jangan persoal qada Allah. Tapi redha kita ni, ini bukan pegangan, bukan syariat fiqh zahir, itu syariat batin, ilmu tasawuf. Itu bab ilmu tasawuf. Tapi dalam kitab Fatih Faridah kita musuh 22 tu dia lagi haram redha, wajib redha dengan satu perkara yang sama, perkara maksiat. Haram redha dari sudut mana? Dari sudut ikhtiar usaha kita. Wajib redha dari sudut mana? Dari sudut perkara jahat tu datang daripada iradah Allah Subhanahu wa taala. Ini kena kemah belaka ni, semua fardu ain belaka ni. Ini semua fardu ain belaka. Dah tau. Sebab yalah, saya pun rakaman ada, saya ambil satu tajuk tak lagi lah daripada asal kita, hak rukun iman yang keenam, baik dan jahat. Pembicaraannya adalah di ketentuan Allah perkara yang jahat. Wallahu a'lam.